Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Okey. Topik yang ketiga untuk sembang santai berkenaan dengan sukan hoki ni. Topik kita hari ni adalah uh, topik yang sama juga. 4 perkara yang diperlukan untuk menjadi pemain hoki yang lebih baik. So hari ni kita akan bawa topik kepada taktikal. Topik persediaan taktikal kita. Okay, so topik ni penting untuk adik-adik pemain-pemain semua. Pasal topik ini akan menerangkan apa yang perlu kita buat untuk mendapatkan satu kefahaman taktikal yang baik. So adik-adik kena tahu sukan hoki ni bila kita sebut bab taktikal terlalu banyak benda yang kita kena belajar. Okay, so untuk adik-adik yang baru nak start fokus untuk menjadi pemain yang lebih baik, so saya sarankan untuk adik-adik untuk melatih mata adik-adik semua, melatih mata untuk menonton perlawanan-perlawanan yang ada. Tak kisahlah perlawanan-perlawanan di liga-liga hoki tempatan kita, perlawanan-perlawanan yang ada di YouTube ataupun perlawanan-perlawanan yang ada di TV. So kerapkan untuk melatih mata kita menonton perlawanan tersebut untuk kita study macam mana situasi-situasi yang berlaku dekat dalam permainan. Okay, so kalau kita tengok sekarang handphone semua mesti ada. So data internet pun semua mesti ada. Apa yang kita paling kerap buat? So kebanyakannya pemain-pemain muda kita ni, minta maaf lah kalau salah ke apa semua, tapi kebanyakan apa yang saya lihat, kita banyak menggunakan handphone kita untuk bermain game. Okay, so bermain game. So berkemungkinan juga dia punya jarak masa. Contoh kalau satu hari tu ada 24 jam, kita boleh pegang handphone untuk bermain game selama 18 jam. Contohlah 18 jam. So the others time, masa yang selebihnya itu mostly adik-adik akan pergi tidur, rehat, makan, minum ataupun exercise. So kalau boleh selepas daripada ini, so adik-adik cuba gunakan handphone ni sebagai salah satu cabang untuk belajar mengenai dengan taktikal hoki, situasi permainan. So ini penting sebab kita nak melatih mata kita daripada awal lagi untuk mengetahui apa situasi-situasi permainan yang berlaku. Okay, andai contoh kita tengok kepada situasi build up. Apa itu build up? Situasi pressing. Apa itu pressing? So bila kita menggunakan pemain tengah untuk menghantar bola ke kita punya striker, so macam mana dia menggerakkan bola itu daripada pertahanan ke tengah dan sampai ke striker. So situasi-situasi itu yang kita kena belajar. So sometimes kita kena hafal pattern yang berlaku dekat dalam sukan hoki ni. So kalau dia nak gerakkan bola untuk menyerang di bahagian belah kanan, macam mana dia punya pattern. So kita kena latih mata kita untuk lihat perkara-perkara tersebut supaya kita faham. Apabila kita dah sampai di peringkat umur yang matang, kita boleh membuat keputusan dalam perlawanan dengan mudah. So kita boleh digelarkan juga kepada game changer, mana kita boleh ubah game sebab kita dah melatih mata kita daripada awal-awal ni untuk study game tersebut. So bila masa kedudukan pemain tu diperlukan, adakah kedudukan pemain tu berada di tempat yang betul di masa yang betul, ataupun kedudukan pemain tu berada di tempat yang salah di masa yang salah. Okay, so bila nak buat hantaran tu, macam mana kedudukan mereka, macam mana mereka bergerak untuk membuat hantaran bola tersebut. So macam mana mereka nak recognize, macam mana mereka nak dapatkan ruang, macam mana mereka nak cipta ruang untuk
mereka membawa bola tu ke bahagian atas. So kita kena tahu macam mana pasukan tu nak bergerak daripada bawah ke tengah ke atas dengan hantaran bola bawah. So macam mana dia menggunakan hantaran bola tinggi. So ini perkara yang kita kena ambil tumpuan lebih supaya kita boleh latih kita punya mata melalui dengan perlawanan-perlawanan tersebut. So kita tahu bila kita pergi turun ke latihan, jurulatih memberikan situasi latihan hari ini untuk latihan keluarkan bola. So apabila kita buat latihan tersebut, so kita dah tahu dah macam mana kita nak keluarkan bola daripada keadaan genting, situasi genting. So mungkin dengan kedudukan badan kita saja kita boleh belajar. Sebab apa? Sebab kita dah latih mata kita ni awal-awal untuk tengok perlawanan-perlawanan yang ada di padang, di TV, di YouTube. Okay, so adik-adik kena jadikan perlawanan-perlawanan yang ada sebagai satu tempat untuk kita belajar. So bila kita dah start belajar menonton perlawanan-perlawanan hoki ni, so kita dah tak perlu tunggu sampai 5 tahun, sampai 10 tahun. Contohlah bila adik-adik umur 12 tahun, adik-adik belum tahu lagi apa situasi perlawanan yang sebetulnya. So bila umur 14 tahun, adik-adik pun tak tahu lagi. Bila umur 16 tahun, adik-adik pun tak tahu macam mana nak keluarkan bola, macam mana nak menghadap situasi kena press. So bila umur 18, 19, adik-adik baru nak belajar, So ini akan melambatkan proses kita bila kita berada di satu tahap peringkat umur yang di mana kita sepatutnya dah matang dengan perkara-perkara tersebut, tapi kita masih belum belajar lagi. So benda ni juga akan menyukarkan kita punya pasukan kebangsaan kita. So kalau boleh kita nak bantu kita punya jurulatih ataupun pasukan kebangsaan kita, bila kita dipilih untuk bermain untuk pasukan kebangsaan, so kita dah hafal apa situasi permainan yang berlaku dekat dalam padang. So ini akan memudahkan jurulatih dan pasukan kebangsaan kita untuk membuat latihan selain daripada benda yang kita belum tahu. Contoh kalau kita belum tahu build up, tapi bila kita masuk dekat dalam skuad kebangsaan, so macam mana kita sukar untuk jurulatih untuk fokus kepada kita saja bagi memberitahu apa itu basic build up tiap-tiap hari. So kita menyukarkan tugas mereka. Kalau boleh kita nak menyenangkan bila mereka masuk dekat dalam apabila mereka menerima pemain-pemain untuk beraksi dalam skuad kebangsaan, so mereka dah ada satu pemain yang dah tahu semua, dah hafal dah perkara-perkara, benda-benda yang basic lah. So mudah untuk mereka memilih apa taktikal yang sesuai untuk pasukan mereka supaya mereka boleh menghadapi pasukan-pasukan daripada negara lain dengan mudah. Okay, so itu maksud untuk video kita pada kali ini. So kita kurangkan kita punya game, kita banyakkan kita punya analisis terhadap perlawanan-perlawanan yang ada dekat YouTube. Kalau adik-adik boleh hafal PUBG punya pergerakan, Mobile Legend punya pergerakan, dan apa-apa game yang ada dekat dalam handphone ni kan, takkan kita tak boleh habiskan masa dalam 2 jam ke untuk satu hari kita tengok perlawanan yang ada dekat dalam handphone, dan kita cuba untuk latih mata kita hafal apa situasi-situasi yang berlaku dekat dalam padang. So kita bantu, kita ambil inisiatif ni, kita ambil benda ni sebagai salah satu cara untuk kita bantu diri kita dan kita bantu skuad hoki kebangsaan kita untuk mencapai satu tahap yang lebih baik pada masa akan datang. Okey, so kita jadikan
topik hari ini sebagai salah satu proses perkembangan kita untuk menjadi pemain hoki yang lebih baik, supaya kita boleh tolong kita punya pasukan kebangsaan pada masa akan datang. Sama-sama kita membantu. So tak kisahlah daripada ibu bapa, daripada jurulatih ataupun daripada cikgu-cikgu kan, kita bantu, kita bawa mereka, kita bawa pemain-pemain kita, atlet-atlet kita ni, anak-anak kita ni, kita bawa mereka kerap pergi tengok game, bagi mereka belajar, bagi mereka study game tersebut, bagi mereka study situasi-situasi permainan yang berlaku dekat dalam padang, supaya proses pembelajaran mereka jadi lebih efektif dan setidak-tidaknya ia akan menyenangkan tugas jurulatih-jurulatih yang ada dekat atas ni lah, jurulatih elit, supaya pemain-pemain yang di bawah ni sudah tahu apa itu konsep permainan, apa itu proses-proses yang berlaku dekat dalam permainan. Okey, so insyaAllah kita akan jumpa lagi untuk topik yang terakhir, topik berkenaan dengan persediaan mindset kita untuk menjadi pemain yang lebih bagus pada video akan datang. Sekian saja daripada saya untuk video pada kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam satu Malaysia.